status terkini pencegahan COVID-19 di negara-negara usaha. Sebelum menggunakan sidang media ini, saya juga mengimbau dan media ustaz juga menggunakan sidang dan mencukupi untuk mengikuti bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhadap kepada Bapak Ibu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi wa ala alihi wa ashabihi kiram, khususan di hadal majlis kafatan ala syahidillah lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به المقالب وتنفرج به القرار وتقضى به الحوائج وتنال به المغالب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس على كل معلومات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو ذنبي فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا. بسم الله على أهلنا وأموالنا. بسم الله على كل شيء قال ربنا. بسم الله بخير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله فتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا فحصلنا من العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجبال ومن سيء الأسقام. اللهم اصبر عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون والسير والأمراض وقنا الشر والرداء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Seterusnya majelis Muhammadiyah persilakan Muhammad Majelis Kesehatan untuk memulakan sidang media pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Kesehatan Dr. Yusuf ingin memaklumkan dalam ramai dari perkembangan terkini tentang COVID-19 di negara ini. Pada hari 20 bulan Maret 2020, 5 kes baru telah disahkan menjangkit COVID-19
yang membawa jumlah keseluruhan kes di negara ini kepada 78 orang. Kes 74, 75, 76 dan 77 adalah konteks keluarga pada kes 69. Kesemua mereka tidak mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara dan tidak mempunyai tanda-tanda jangkitan. Kes 78 berumur 54 tahun adalah seorang warga British yang bekerja di negara Brunei Darussalam dan telah tiba di negara ini pada 16 Mac 2020 dengan menaiki pesawat PI-004 tempat duduk 53G. Dia telah menjalani ujian makmal COVID-19 setelah dimaklumkan bahawa seorang penumpang yang duduk berdekatan dengannya dapat duduk 50G dan yang telah teruskan perjalanan ke Hong Kong telah disahkan positif COVID-19 sebaik sahaja tiba di Hong Kong. Penyiasatan epidemiologi kita mengaitkan kes ini dengan kes 73 yang telah naik pesawat yang sama di mana tempat duduk dia adalah tempat duduk positif COVID-19 sebaik sahaja tiba di Hong Kong. Orang ramai bahawa alhamdulillah terdapat satu kes yang telah dirawat di pusat pengasingan kebangsaan yang telah sembuh dan boleh dibenarkan pulang ke rumah. Walau bagaimanapun, beliau dinasihatkan untuk terus membuat pengasingan diri selama 7 hari di rumah. Ini bermakna terdapat 77 kes yang masih dalam rawatan di pusat tersebut. Terdapat 2 kes yang dalam keadaan kritikal dan memerlukan bantuan mesin pernafasan tetapi beransur pulih. 5 kes memerlukan pemantauan rapi dan selebihnya di dalam keadaan baik dan stabil. Kementerian Kesihatan pada masa ini masih giat menjalankan penyiasatan kontak bagi setiap kes di mana setakat ini seramai 1,664 orang sedang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Dalam pada itu, setakat ini jumlah keseluruhan mereka yang telah menamatkan tempoh kuarantin di perkampungan sukan atau di rumah masing-masing ialah seramai 101 orang dan adalah di dalam keadaan yang baik. Sejak awal Januari 2020, sebanyak 2,468 ujian makmal bagi COVID-19 telah dijalankan. Bagi menampung keperluan ujian makmal COVID-19 yang semakin meningkat, Tubuh Duli Yang Maha Mulia Kedua Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi pembinaan sebuah makmal virologi tambahan yang terletak di Jalan Sumbiring, Bandar Seri Begawan yang sedang giat dilaksanakan pada masa ini. Sementara itu, Kementerian Kesihatan juga ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai keadaan jemaah tabligh Brunei yang telah menghadiri perkumpulan tabligh di Kuala Lumpur dan masih berada di Kuala Lumpur di mana 6 orang telah disahkan positif COVID-19 dan sedang dirawat di hospital manakala 3 orang didapati negatif. Sementara itu, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai pengemaskinian arahan pengasingan diri mandatori bagi semua penumpang yang tiba di negara Brunei Darussalam melalui lapangan terbang antarabangsa Brunei mulai hari ini, iaitu 20 bulan Mac 2020, di mana ia adalah juga merangkumi pelawat-pelawat dan pekerja-pekerja asing yang tiba ke negara ini. Oleh yang demikian, kedatangan pelawat dan pekerja asing adalah tidak digalakkan buat pada masa ini. Mana-mana pekerja asing datang ke negara pada masa ini adalah dikehendaki untuk menanggung sepenuhnya kos pengasingan tersebut, termasuk kos penginapan, makan minum dan apa jua kos yang berkaitan. Walau bagaimanapun, mereka perlulah menghadapkan permohonan khas kemasukan pekerja asing sebagaimana yang akan diterangkan dengan lebih lanjut oleh Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Kesemua penumpang dan pelawat yang dikehendaki untuk menjalani pengasingan diri mandatori akan ditempatkan di fasiliti-fasiliti yang telah dikenal pasti seperti hotel, apartmen ataupun hostel. Bayaran bagi penginapan termasuk makan minum adalah seperti yang tertera di slide. Penggunaan tempat-tempat penginapan ini adalah untuk pemantauan kesihatan bagi mereka yang telah melakukan perjalanan antarabangsa sahaja. Mereka ini bukan kontak pada kes atau mereka yang disyaki jangkiti COVID-19. Orang ramai tidak perlu merasa cemas dengan keberadaan mereka
dan kerjasama orang ramai adalah sangat diharapkan untuk tidak mensensasikan keadaan ini. Pihak kerajaan sangat menghargai kerjasama, komitmen dan pengorbanan para pengusaha dan pemilik hotel, apartmen dan hostel dalam memastikan kejayaan usaha kerajaan mengawal penularan wabak COVID-19 di negara ini. Dalam pada itu, mana-mana pelawat yang tiba di negara ini melalui jalan darat atau laut adalah dikehendaki untuk menjalani pengasingan diri selama 14 hari dari hari tarikh ketibaan ke negara Brunei Darussalam. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari sesawang Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.pm atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 pada bila-bila masa. Sekian, terima kasih. Terima persilakan Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dalam usaha membantu tindakan-tindakan bersepadu pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan kepada Tuan Negara Brunei Darussalam dari semasa ke semasa meneliti mana-mana proses Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya ke arah membendung penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Untuk itu, berdasarkan kepada nasihat-nasihat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri ingin memaklumkan kepada orang ramai khasnya majikan-majikan mengenai perubahan-perubahan tertentu kepada proses mendatangkan pekerja asing ke negara ini seperti yang akan saya nyatakan. Pertama, bermula dari Sabtu 21 Mac 2020, kesemua permohonan-permohonan untuk mendatangkan pekerja asing adalah ditangguhkan buat sementara waktu sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Kedua, butiran berkenaan dengan kategori-kategori permohonan dan proses-proses yang terlibat dengan penangguhan ini adalah seperti berikut. 1. Permohonan untuk mendapatkan lesen pekerja asing atau LPA bagi pekerja asing baru dan permohonan tambahan, termasuk permohonan yang telah dihadapkan ke Jabatan Buruh sebelum 21 Mac 2020. Kedua, permohonan untuk mendatangkan pekerja domestik, termasuk permohonan yang telah dihadapkan ke Jabatan Buruh sebelum 21 Mac 2020. Ketiga, permohonan untuk mendapatkan visa kerja, termasuk permohonan yang telah dihadapkan ke Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan sebelum 21 Mac 2020. Keempat, surat kebenaran visa kerja yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan. Kelima, visa kerja yang akan dan telah dikeluarkan oleh Kedutaan dan Suruhanjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam di luar negeri. Keenam, bagi pekerja asing yang telah dikeluarkan visa kerja dan masih berada di negara asal untuk menangguhkan pelayaran mereka ke negara Brunei Darussalam dan terus berada di negara mereka. Dan ketujuh, bagi pekerja yang telah dikeluarkan re-entry visa dan masih berada di negara asal
untuk menangguhkan pelayaran mereka ke negara Brunei Darussalam dan terus berada di negara mereka. Walau bagaimanapun, permohonan bagi kategori membaharui lesen pekerja asing LPA, iaitu bagi pekerja-pekerja yang sudah berada di negara Brunei Darussalam akan diterima dan diproses seperti lazimnya. Dalam masa yang sama, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri melalui Jabatan Buruh dan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan akan menilai sebaik-baiknya jika ada permohonan tertentu yang akan menyumbang kepada kelangsungan atau kontinuiti operasi-operasi kritikal sektor-sektor tertentu di negara ini. Dalam pada itu, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri memohon orang ramai, khasnya majikan-majikan dan agensi-agensi pekerjaan untuk memberikan kerjasama padu dan berterusan bagi melaksanakan langkah-langkah yang telah dinyatakan ke arah memelihara keselamatan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Untuk sebarang keterangan lanjut, bolehlah menghubungi Jabatan Buruh melalui talian 230-1848 semasa waktu bekerja atau 729-8989 di luar waktu bekerja, atau melayari laman sesawang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan www.immigration.gov.bn atau melalui talian 238-3106. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Tuhin dan Yang Berhormat Datuk. Dan ini sesi sidang media membuka soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi anda sebelum ajukan soalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mewakili kesihatan juga yang Menteri Kementerian Awal Dalam Negeri. Ada beberapa soalan yang akan diajukan kepada pihak media. Soalan yang pertama ditujukan kepada Yang Mewakili Menteri Kesihatan daripada anakbrunei.org. Soalannya berbunyi, there has been so much rumors and fake news going around. What are the authorities doing about this? Will the perpetrators be tracked down and prosecuted? Terima kasih. Seperti yang orang awam ketahui, fake news adalah salah di bawah undang-undang. InsyaAllah pihak berkuasa akan berusaha untuk mencari siapa yang orang perpetrator. Kalau ada maklumat lagi baik, itu akan memudahkan pihak berkuasa untuk menjalankan tugas. Terima kasih. Soalan kedua ditujukan lagi sekali kepada Yang Mewakili Menteri Kesihatan daripada pihak media. Bagaimana pihak kesihatan dan pihak-pihak tertentu akan memantau lagi atau mengesahkan individu atau sebarang perkumpulan yang masih dijalankan walaupun secara kecil-kecilan? Terima kasih. Ini adalah satu soalan yang sangat penting. Beberapa hari sudah tadi orang menyebut jangan berkumpul kecuali ada majlis-majlis tertentu, terutama sekali majlis akad nikah. Walau bagaimanapun difahamkan ada juga segelintir orang masih je berkumpul-kumpul di rumahnya untuk parti ke apa-apa. Kami pun indah digalakkan. Walaupun ya kami cukup 90 orang pun, so if sesiapa, if anyone
mengetahui perkara ini berlaku, bolehlah menghubungi 148 atau pihak polis terus. Di bawah undang-undang yang baru di amend baru-baru ini, ia akan memberi kuasa penuh kepada pihak polis untuk menahan atau memprosecute orang yang berbuat sedemikian. So, kami sangat memerlukan pertolongan orang ramai untuk menghubungi ada 148 ataupun polis terus jika diketahui ada orang berkumpul-kumpul ramai tanpa ada sebarang sebab. Soalan seterusnya berbunyi, will the school holidays be extended in view of the current situation? Has there been discussions with the Ministry of Education? Masa ni pihak Kementerian Kesihatan belum ada membuat perundingan lebih dalam mengenainya kerana baru seminggu, ada seminggu lagi. So, seminggu tu lama tu. So, nearer the time, we have to look into the situation, epidemiology and how jenis-jenis kes ini menular. Is it still orang masih ada link atau connection to the original cluster atau ada community spread sudah. So it has to be very near the time baru tani dapat menentukan. And we have a group of doctors who advise Ministry of Health. So seterusnya, yang mau kesehatan. There has been a statement going around in the country and comparing the cost of testing for the virus from country to country. How much does the testing actually cost in Brunei Darussalam? The test untuk COVID-19 ini on average is quite expensive. Kalau you bandingkan dengan negara-negara tadi, tapi negara barat lagi mahal. So walaupun kerajaan telah pun berbelanja berjuta-juta ringgit untuk memastikan kawalan penyakit dapat dijalankan dengan baik, dan orang kerajaan tidak akan spare anything to make sure ia berjalan dengan baik, terutama sekali dalam membuat ujian-ujian ini. Dan seperti saya sebutkan tadi pun, kerajaan dengan perkenan ke bawah Tulijo masa ini tengah giat orang buat makmal tambahan biologi. Soalan seterusnya daripada berita Brunei kepada agensi-agensi yang berkenaan, dengan bertambahnya tempat-tempat yang dipakai for isolation ini, tidakkah ianya akan menambah risiko penularan, dan macam mana langkah-langkah prevention seterusnya? Seperti saya terangkan tadi, isolation ini is different ataupun berbeza dengan quarantine. Quarantine ia ada kontak. Ia berjumpa dengan, macam B berjumpa dengan A, ia become a quarantine candidate. The risk is high. Ini isolation ini, terutama dalam sejak semalam, ia dilakukan sebab orang ini datang daripada negara-negara luar, di mana terutama sekali Eropah dan Kuala Lumpur, kes jangkitan COVID ini makin meningkat. Ini sebagai langkah berjaga-jaga, sebab seperti kita pun faham, kalau seorang itu dijangkiti COVID ini, ia akan nampak dalam 14 hari. Tapi mudah-mudahan tidaklah. So, ini pengasingan ini adalah sebagai satu daripada langkah yang utama kerajaan untuk menghindari orang second wave. Okay. I think semua orang dapat mengikuti keadaan di Eropah, terutama sekali salah sebuah di negara di sana, bila ia dapat mengawal, ia tinggi mengawal dan dibenarkannya cuti orang balik kampung. Okay. So ini macam tadi je ni, orang student balik kampung. Sama senarionya, risikonya pun sama. Okay. Jadi memandangkan daripada pengawalan isolation ini, actually payah kalau di rumah, terutama kalau rumah tu ramai orang, and keadaan bilik pun kadang-kadang beberapa mengizinkan.
Jadi untuk mengambil langkah further step ke hadapan, kerajaan yang belakang untuk memastikan Tanin Dadak ada nanti seminggu selepas orang balik ini ada second wave. Okay. So insyaAllah dengan mengambil langkah-langkah sedemikian, insyaAllah Tani dapat mengawal kalau ada pun misalnya ia seorang atau dapat diisolate seorang yang dapat buat swabbing dan perkara-perkara tertentu lah. So that's why it's very important, sangat mustahab orang ramai memberi kerjasama. Memanglah yang balik ini banyak perhitungannya dah berapa setuju balik. Kita akan masalah jumpa nak. Well, ada lagi masa tu, ni baru 2 minggu saja. So sabar-sabar saja. Okay. So seterusnya kepada Yang Muhammad Dihim. So ini daripada Radwan Didas. Soalannya berbunyi, business owners are requesting if the relevant ministry can issue a letter of recommendation for landlords to defer or reduce rental. They need a black and white letter. Cuba ulang lagi sekali. Soalannya berbunyi, business owners in Brunei are requesting if the relevant ministry can issue a letter of recommendation for the landlords to defer or reduce rental charges. They need a black and white letter, if possible. To defer or reduce rental charges. To defer. Or reduce rental charges. Ah. If there's a letter from ministry. Mengenai dengan perkara ini, ianya suatu perkara yang sedang diteliti oleh pihak berkenaan pada masa ini. Sama juga dengan bila saya memaklumkan semalam mengenai dengan penutupan tamu, jadi kita juga mempertimbangkan kemungkinan mereka ini boleh dikecualikan daripada membayar sewa tamu itu pada tempoh masa mereka tidak dapat berniaga. Soalan seterusnya kepada Imam Menteri Kesihatan daripada Radwan Didas. Can MOH help in assisting the situation where teachers who are pregnant are still working in school instead of their home? Masih sekolah. I think all schools are closed. There's some who are daily paid teachers who still go to school. Yeah. Okay. We take note. We'll have further discussion atau perundingan dengan Kementerian Pendidikan mengenai ini. InsyaAllah. Next question from Radwan Didas as well. Asking on behalf of pilots and cabin crews on why they are not exempted from isolation like other passengers. They are quite worried. Any reason being? Why they are not? Why are they exempted from isolation? Why they are exempted? Why are they exempted? Okay. Pilots and crew are supposed to adhere to specific procedures, international procedures for this. Jadi diharap diorang mau mengikut apa jua piawaian ataupun SOP yang telah diarahkan untuk memastikan diorang selamat. Okay. Jadi dengan mematuhi piawaian tersebut, mereka dikecualikan lah. Okay. And unless they become unwell for whatever reason, atau lain lagi ceritanya, then they should not work. Seterusnya kepada Imam Dihim. For foreign workers ending their 2-year contracts, if they wish to come back to work here, are they given an exception to extend without exiting Brunei? Sebagaimana yang saya nyatakan tadi, buat masa ini kalau mereka masih berada di negara asalnya, mereka tidak discourage lah untuk balik dulu ke Brunei, terus tinggal di negara asalnya
sehinggalah nanti keadaan mengizinkan untuk mereka masuk balik ke Brunei. Dan sekiranya timbul masalah visa, kerana mereka ada expiry date bagi visa-visa mereka, pengeluaran visa yang baru nanti kita akan kecualikan daripada pembayarannya. Seterusnya daripada Junjunayan kepada Yang Menteri Kesihatan, regarding the construction of the new virology laboratory, once completed, how will it help with the country's efforts in combating COVID-19? Okey, terima kasih. Like any infectious disease ataupun penularan penyakit yang berjangkit, there are few important factors yang perlu diambil perhatian. Pertama sekali, mengidentify siapa yang sakit, jadi diasingkan atau isolate. Kemudian, most important thing is contact tracing. Okay? Ini yang payah sedikit ni, contact tracing itu. Maksudnya mencari siapa-siapa saja yang dijumpainya. Jadi tadi perlu mengikuti perjalanannya dari mulai ia damam ataupun dari dengan dia berjumpa seseorang kah, dari yang mula tu sampai dia berjumpa ke Tani mesti tahu apa dibuatnya. Dalam kalau 2 hari, dalam 2 hari tu mesti Tani tahu. Dan siapa dijumpanya. That's what we meant by contact tracing. Jadi sebab tu kadang-kadang ia memerlukan masa. Dan Alhamdulillah our staff personnel especially di Kementerian Kesihatan sangat aktif dalam mencari dan orang tadi mengorek cerita-cerita ni daripada si pesakit. Kadang-kadang pesakit lipat atau dia. So kadang-kadang mengambil masa sehari 2 baru dapat cerita yang sebenarnya. Jadi kemudian sudah tahu ada contact tracing, mesti dicekkan tau. So ia berjumpa dengan orang, misal A berjumpa B, C, D. So B, C, D ni mesti dibuat pemeriksaan ataupun nasal swabbingnya. Jadi kalau dipanggil 3 orang ni, kalau yang yang 3 orang ni positif misalnya, 2 orang of them positif, tapi dalam 2 hari itu ia berjumpa yang lain lagi, B berjumpa 10 orang lagi, C berjumpa ada 20 orang lagi, so yakin banyak 30 lebih. So the faster we do the test untuk memastikan yang positif atau negatif, the quicker atau lebih cepat kami mengawal the herd or the cluster. So dengan membuat basic things cuma ni, insyaAllah kami dapat mengawal. Sebab itu seringkali disarankan don't do mass gathering. Okay, sebab itu. Okay, so makin kita ni berjauh, makin banyak lagi kontak, makin jauh lagi perjalanan the link, lebih banyak lagi orang boleh terjangkit, dan ini akan menyukarkan pihak kawalan kesihatan untuk memastikan dengan lebih terperinci siapa-siapa lagi dalam perjalanan itu. Seterusnya daripada Bisnis Brunei, will the list of hotels used for self-isolation be disclosed to the public? I think tahu sudah orang tadi sibuk sudah gambar-gambar. I think public managed to do their own homework. Okay. Next question, Datuk. Macam mana dengan pemantauan kepada anak didik yang dicaciti? Adakah mereka ini diasingkan daripada parents diorang? Buat masa ni, unfortunately, indongnya pun ada terjangkit lah. So, it's not good. Yeah. Seterusnya kepada Yang Mewakili, bagaimana dengan pekerja yang sepatutnya balik cuti kerana tamat kontrak? Adakah proses yang perlu mereka lakukan? Siapa? Bagaimana dengan pekerja yang sepatutnya balik cuti kerana tamat kontrak? Cuti kontrak. Kalau ia sudah balik cuti, tamat kontrak, tidak mau balik ke Brunei lagi, atau akan balik ke Brunei, dia lagi balik ke Brunei. Ini ada masalah tu.
kecuali pekerja tu balik untuk bercuti dan masuk balik ke Brunei, selalunya dah ada re-entry visa tu. Itu yang saya nyatakan tadi tu. Diorang itu pun kata ni kehendaki supaya jangan menangguhkan pelayarannya ke Brunei. Jangan dulu balik. Soalan yang terakhir kepada daripada Ranohias. Since COVID-19 also attacks the respiratory system, are smokers and vapers at higher risk if tested positive? Wah, kan 2 minggu baru orang bertanya pasal sini. Yes, they are the highest risk. Okay? Irrespective of your umur, tua, muda, the moment if you have a 40-year-old smoker and non-smoker, the risk of yang bersikup itu much higher untuk mendapat satu dan penyembuhan pun sukar. So, jadi dalam masa ni kurang-kurangkan tah bersikup. Boleh berhenti tah. One last question. Are any of the hotels used for self-isolation in commercial premises, example the mall? Will the surrounding shops be safe for the public to visit? Yes. Seperti saya katakan tadi, this disease is not full airborne macam TB ke apa-apa. And dorang tu, like I said, healthy people. Just because dorang ni datang dari luar negara, kami akan mengasingkan saja selama 14 hari memastikan dorang ni sihat. Dan daripada segi untuk penularan jangkitannya macam ke mall yang sebelah tu, insyaAllah very low risk. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Masida from this group. This question is regarding the self-isolation at hotels and apartments. Can we get clarification if the testing and treatments of foreigners is free? Is it free, or does the fee have to be borne by the employee? Okay, tadi mesti bezakan isolation dengan treatment. Ini isolation is not a quarantine. Okay, which is berbeza lagi tu. Ini sebagai langkah berjaga-jaga, dorang diasingkan saja. Jadi orang luar, bukan yang rakyat atau penduduk tetap di negara ini, kalau ia akan ke Brunei, ia mesti faham ia akan diasingkan dan kos pengasingan itu akan bagi untuk dorang untuk ditanggung lah. Kos ini pun actually is very minimal lah kalau dibandingkan dengan negara luar lain. Ini untuk cukup mengcover makan minumnya saja. I also have another question. The WHO has urged aggressive measures to contain the spread of the disease in Southeast Asia. What is the current testing rate among the Brunei population, and how does MOH decide who gets tested? Are the people under hotel isolation tested for COVID during the 14 days? Those yang buat pengasingan diri tidak akan dibuat tes kecuali ada simptom. Tapi those yang berkuarantin, of course, dia bertes lah, that's why yang berkuarantin. So yang berkuarantin walaupun yang negatif, ia mesti dikuarantin masih selama 14 hari. Jadi orang isolation, misalnya pengasingan diri pun, dah mau juga akan dicek. Walaupun yang negatif, dia pun masih diasingkan 14 hari. Okay. So. And how about the current testing rate amongst the Brunei population? What do you mean by testing rate? 1 per 500. Well, we've tested berapa tadi? 2,000 lebih. So just divided by our population. And is it expected to increase? Yes. Depends on itu tu. If we are orang behaving with this mass gathering, the less social context you have, then not much testing to be done. Okay. But we are preparing for the worst, so that's why tadi ada membina satu makmal lagi untuk memastikan kapasiti tadi itu
adequate dan seperti saya terangkan tadi, pengawalan atau pengawalan mengenai penularan jangkitan ini, in theory lah, it's quite simple kalau orang mengikut. Siapa demam dia isolate, siapa kontak dia cari and do more tests. That's it. If I remember correctly, that you mentioned in the last press conferences that the ministry hoping to test at least 100 samples per day, if I remember correctly. So now with the new labs, will the number be increased or that's the target? No. Mula-mula I think we're doing about 50 to 60 a day. Okay. Now since a while we've doubled it already, but with this lab we'll do much more. So not yet. Depends. And is it true as well that it will be completed in 2 weeks? Wow, you steady. Inshallah. The lab is apa namanya, atas perkiraan ke bawah dulu. So we have 2 weeks to build it, and the idea is to do about berlipat-lipat kali ganda. You'll hear the actual numbers soon. Thank you so much, Dr. Okay, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji ini dari Nasional Kan. Buat Menteri yang hormat Menteri Kesehatan atau Menteri Kesehatan, yang Muhammad Menteri Kesehatan juga. Menteri Perkara 9 dalam siaran akhbar kemarin, boleh jelaskan adakah sektor swasta itu termasuk perniagaan MSME? Para MSME memang memahami situasi capital virus. Dalam situasi sekarang ini sudah terasa impak kurangnya pembeli. Dalam perspektif peniaga, apabila kurangnya pembeli sukar untuk membayar expenses seperti sewa kedai dan bekerja. Apabila bekerja di isolate, para peniaga MSME akan terpaksa mencari pengganti jadikan expenses akan bertambah, iaitu membayar pekerja baru dan pekerja yang di isolate. Ini akan sedikit sebanyak membebankan para peniaga MSME. Berhubungkan juga dengan kenyataan yang Muhammad Menteri Keuangan kemarin ada jelaskan sokongan kewangan kepada sektor perniagaan. Namun sektor yang telah dinyatakan tidak termasuk peniaga MSME. Contoh mereka yang menjual barangan retail seperti tudung, pakaian dan sebagainya. Jadi MSME sekarang ini tumbuh bagi cendawan dan ada yang menyewa kedai yang menggunakan kontrak 6 bulan, setahun atau 2 tahun dan sebagainya. Dan ramai mempunyai pekerja. Jika situasi ini berpanjangan lebihlah, peniaga MSME akan menghadapi kesukaran dalam membayar expenses dan terpaksa memberhentikan pekerjanya sama ada yang diisolate atau tidak dengan serta-merta. Adakah perkara ini termasuk dalam perancangan pihak berkenaan untuk diberikan pertimbangan atau perhatian? Soalan kedua dulu ya. I think soalan kedua semalam yang berhormat Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua adalah jelaskan serba sedikit mengenai dengan rancangan kerajaan untuk cuba menanai masalah ini kepada terutama sekali bagi MSME. Walau bagaimanapun mereka pun dalam sedang memikirkan lebih terperinci how to help them. Okay. So ini sabar dulu. Okay. But in terms of nya macam pekerjanya ini di isolated atau misalnya dia dah mau lah payah dia mencari orang. Pikirkan saja scenario ini lah. Ia kena suruh isolate, kita tidak mau. Dia paksa kerja jual. Positif dia. Tapi ia tunggu gilirannya hari untuk dicek. So, ia belum tahu. Satu kena suruh isolate. Isolate di rumah menunggu giliran bila swab. Okay. Nah, ia berjual. Lakat, jual tudung. Jualinya 10 orang. 10 orang ini terjangkit. Okay. 10 orang. Tambah lagi seorang 10, 100. Kadang kita tentu akan ingati dari sana dia bermula. Mau kita kan? Tolong tak beri kerjasama. Kalau kerajaan nyuruh ya sulit tak. Pandai-pandai terus kita dulu menolong macam mana menolong kerajaan buat masa ini. This is emergency situation. Bukan yang masa ini kira darurat sudah ni. Okay. Punta di bendung dan kita berkadai dah gitu. So the choice is yours.
Orang kedua, Muhammad, sekarang ini seperti yang dimaklumkan tadi, yang mana mereka yang baru datang ke Brunei akan diasyirkan di bangunan-bangunan yang terpilih. Tempat-tempat tersebut ada pekerja tempatan. Adakah pekerja-pekerja ini mereka ni diajar macam mana cara untuk memberi orang service kepada mereka yang diasyirkan tadi? Seperti yang dikatakan tadi, bukan airborne disease ataupun apa, tapi langkah-langkah pengawalan adakah diajar kepada para pekerja yang bekerja di bangunan tersebut? Mana-mana hotel yang ataupun apartment yang telah dikena pasti, especially yang serve makanan nanti macam mana, diorang ada diajar macam tu. And there's a security as well. That's why we memilih hotel, because ada security, be in person ataupun CCTV untuk memastikan diorang ni dah keluar. Jadi nasihatkan lagi orang yang menjalani pengasingan diri ni jangan keluar pintu orang beda-beda kena saman kan. Terima kasih Bapak Datuk atas penjelasan yang diberikan. Dengan ini kita tutup sidang media pada malam ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan media yang hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih. Sama-sama. Banyak soalan besok kalau Siapa mau